Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Rahman Salihin daripada kumpulan 8 bersama ahli kumpulan saya yang lain, iaitu Nur Hafizah binti Tarmizi, Nur Ain binti Ramlan, Siti Nur Salihana binti Muhammad Saleh dan Muhammad Amirul Ashraf bin Ruslan akan membentangkan berkenaan tajuk novel iaitu Pujaan Hati Kanda. Novel adalah salah satu bentuk karya sastra yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, sosial, moral dan pendidikan. Novel juga adalah media menyambungkan pemikiran, perasaan dan gagasan penulis bagi merespon kehidupan di sekitarnya di dalam penulisannya. Bentuk karya sastra juga merupakan cerpen atau roman yang sangat ideal untuk mengangkat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia melalui suatu kondisi kritis. Sedikit berkenaan sinopsis Pujaan Hati Kanda. Megat Danish atau Danny yang dibawakan oleh Remy Ishak merupakan seorang playboy yang sudah insaf bercadang memulakan kehidupan baru dengan mendirikan rumah tangga bersama kekasihnya Nadine, iaitu Sarah Hildebrand. Ketika hari pernikahan, Danny dikejutkan dengan kehadiran seorang bayi bernama Rizky, iaitu Aiden Mikhail yang diletakkan di ruang hadian masjid beserta sekeping kad ucapan bersama si jelahir. Danny segera membatalkan perkahwinan mereka apabila Danny gagal menjawab tentang misteri gerangan bayi berkenaan. Malah, Danny juga bertanggungjawab ke atas bayi itu sementara menjalankan penyiasatan tentang identiti bayi tersebut. Danny mengupas seorang pelajar universiti bernama Tiara yang dibawa oleh Mira Filzah untuk mengasuh Rizky. Tiara yang pukai atau tidak mempunyai keuangan untuk menanggung kehidupan di alam universiti menerima tugasannya demi menyara pengajian. Danny berbohong dengan memperkenalkan diri sebagai seorang duda yang sudah kematian isteri. Malah kisah di sebalik kemunculan bayi itu juga dirahsiakan. Daripada pengetahuan Tiara, tanpa disedari, bibit-bibit cinta antara mereka mula berputik. Sedang dalam masa yang sama, masih dalam usaha menjejak siapa sebenar ibu Rizky. Baiklah, pada bahagian slide ini, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri novel popular dan drama. Terdapat beberapa ciri dalam novel popular seperti watak, konflik dan plot. Dalam novel popular, watak hero yang diketengahkan memainkan peranan penting sebagai penggerak jalan cerita. Watak hero yang dikaitkan dengan watak heroin kebiasaannya mengisahkan tentang sebuah percintaan. Beralih kepada ciri-ciri konflik, konflik dalam novel dilihat akan melibatkan watak protagonis yang menerima banyak halangan daripada watak lain, alam dan masyarakat. Konflik juga diwujudkan untuk memancing pembaca untuk mengetahui kesudahan jalan cerita. Ciri berikutnya ialah plot. Plot yang digambarkan dalam novel popular akan bergerak secara kronologi. Hal ini untuk memudahkan pembaca memahami jalan cerita yang dikembangkan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada ciri drama. Ciri drama ialah merupakan prosa moden yang dilakonkan. Hasil adaptasi, penyampaian daripada novel disampaikan dalam lakonan. Selain itu, ciri drama ialah mempunyai dialog secara lisan. Hal ini dapat dilihat ketika menonton drama yang ditayangkan dalam televisyen. Ciri seterusnya ialah mengandungi unsur konflik. Unsur konflik merupakan halangan yang diwujudkan dalam drama untuk menimbulkan rasa ingin tahu kepada penonton. Dan ciri berikutnya ialah penggunaan gaya bahasa. Gaya bahasa ini menggambarkan antara komuniti yang berlaku mengikut peredaran zaman. Watak dan perwatakan. Watak protagonis di dalam drama ataupun novel Pujaan Hati Kanda, iaitu watak pertama, Megat Danish. Perwatakan Megat Danish merupakan seorang playboy, seorang CEO syarikat dan bapa kepada bayi bernama Rizky. Watak yang kedua mempunyai watak perwatakan iaitu Tiara, pelajar universiti yang berasal daripada kampung, seorang yang lemah lembut. Baby Iki atau Baby Rizky, dan di dalam drama pula dikenali sebagai Baby Rara, iaitu anak kepada Megat Danish. Watak ketiga adalah Rina, kawan kepada Tiara, seorang yang agak ganas tapi lembut hati. Watak dan perwatakan bagi watak antagonis ialah yang pertama adalah Nadine, iaitu seorang yang meninggi diri dan tidak penyabar. Watak yang kedua adalah Fatimah, seorang yang ganas dan bertindak sesuka hati. Watak yang ketiga ialah watak Ali, seorang yang suka menuduh tanpa bukti, mempunyai perasaan terhadap Tiara. Saya akan menjelaskan tentang perbezaan yang terdapat di dalam novel dan juga drama Pujaan Hati Kanda. Perbezaan yang pertama adalah watak bayi. Watak bayi ditulis sebagai watak bayi perempuan yang bernama Rara di dalam novel, manakala apabila diadaptasi, watak bayi bertukar kepada bayi lelaki yang diberikan nama sebagai Baby Iki. Perbezaan yang kedua berlaku di restoran di mana Tiara dan Rina bekerja. Di dalam novel, jelas tertulis bahawa Tiara mengangkat dulang berisi mie rebus untuk seorang pelanggan perempuan ketika disuruh oleh manager di restoran tersebut, manakala di dalam drama pula Tiara hanya mengangkat segelas air kosong untuk pelanggan lelaki. Sebelum sedikit salah faham berlaku di antara mereka
hingga menyebabkan Tiara dan Rina terpaksa dihentikan kerja. Perbezaan yang ketiga adalah kenderaan yang digunakan oleh Pali. Di dalam novel tertulis kenderaan Pali adalah kereta Satria Neo, manakala di dalam drama kenderaan Pali adalah kereta personal. Ini jelas terlihat perbezaan yang sangat ketara apabila saya membaca dan meneliti drama tersebut. Perbezaan yang keempat adalah ketika perbalahan di highway di antara Tiara dan juga Pali. Di dalam novel tertulis telefon bimbit yang dimiliki Tiara tertinggal di dalam beg dan terletak di bonet kereta Pali, manakala yang sesungguhnya diadaptasi dalam drama adalah hanya bagasi milik Tiara tertinggal di dalam bonet kereta Pali dan telefon bimbitnya ada bersamanya. Ketika itu Tiara meminta tolong Tuan Danish untuk mengambilnya dan menghantar Tiara ke kampung. Perbezaan yang seterusnya adalah rombongan meminang yang berlaku di rumah Tiara. Dalam novel, Danish berada sekali bersama Tiara dan ahli keluarga Tiara apabila Pali menghantar rombongan meminang untuk Tiara. Manakala di dalam drama pula, Danish tiada bersama keluarga itu semasa Pali menghantar rombongan meminang, dan Danish hanya tahu perkara itu selepas 3 hari apabila Diana sudah pun menjadi tunang Pali. Perbezaan yang keenam adalah kenderaan yang dipinjamkan oleh Danish kepada Tiara untuk memudahkan urusan Tiara di kampung bersama Iki. Di dalam drama, sebuah kereta mewah Velfire berwarna putih dipinjamkan kepada Tiara, manakala di dalam novel pula adalah kenderaan berwarna merah mewah yang dipinjamkan oleh Encik Danish. Perbezaan terakhir yang dapat dikenal pasti dalam novel dan juga drama Pujaan Hati Kanda adalah Tiara mengandung pada akhir drama, manakala di dalam novel Tiara melahirkan seorang cahaya mata dengan Encik Danish. Seterusnya adalah persamaan di antara novel dan juga drama Pujaan Hati Kanda. Persamaan yang pertama adalah jumlah wang yang diminta oleh Syafiq, iaitu apabila Encik Danish terlanggar bahagian belakang keretanya, beliau meminta sebanyak RM5,000 secara tunai daripada Encik Danish. Tidak terlihat sedikit pun pengurangan atau perbezaan jumlah wang ganti rugi di dalam novel dan juga di dalam drama. Persamaan yang kedua adalah Encik Danish meminjamkan kereta mewah kepada Tiara untuk kegunaan Tiara dan kemudahan Tiara mengendalikan atau menjagakan Iki sepanjang dia berada di kampung dan ketika Encik Danish sendiri keluar kota untuk bekerja. Persamaan yang ketiga adalah pergelutan yang berlaku di antara Pali, Tiara dan juga ibu Tiara semasa ketiadaan ibu dan ahli keluarga Tiara yang lain di rumah Tiara. Pergelutan yang berlaku di antara mereka adalah disebabkan ketidakpuasan hati Pali mengenai keputusan Tiara yang ingin memutuskan hubungan pertunangan mereka. Dan pergelutan ini adalah sama sahaja jalan ceritanya di dalam novel dan juga di dalam drama Pujaan Hati. Persamaan yang keempat yang dapat dikenal pasti ialah Tiara dan Rina menerima tawaran Encik Danish untuk menjagakan Iki sepanjang kesibukan Encik Danish untuk menyelesaikan kerja-kerja hariannya. Persamaan yang seterusnya adalah apabila ibu Tiara mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan pertunangan antara Tiara dan juga Pali selepas pergelutan atau perbalahan yang berlaku yang menyebabkan Tiara trauma dengan kejadian tersebut. Persamaan yang terakhir adalah apabila Pali menyampaikan khabar perkahwinan Danish dengan Tiara kepada Nani. Walaupun demikian, terdapat banyak lagi persamaan di antara novel dan juga drama Pujaan Hati Kanda. Plot atau urutan peristiwa di dalam drama Pujaan Hati Kanda dibahagikan kepada 5 bahagian, iaitu permulaan, perkembangan, perumitan, klimaks dan juga perleraian. Permulaan bagi drama Pujaan Hati Kanda bermula apabila Megat Danish atau lebih dikenali sebagai Danny, iaitu seorang playboy yang sudah insaf dan mahu membina kehidupan baru bersama pasangannya Nadine. Danny yang diuji dengan kemunculan baby Iki secara tiba-tiba semasa majlis akad nikahnya yang sedang berlangsung telah menyebabkan majlisnya terbatal. Perkembangan cerita ini bermula apabila Danny terpaksa mencari pengasuh yang sudi menjaga baby Iki, sementara dia menyiasat siapa sebenarnya ibu kepada Iki dan benarkah Iki merupakan anak kandungnya. Dalam kesulitan, Danny telah dipertemukan dengan Tiara, iaitu seorang pelajar yang sudi menjadi penjaga kepada Iki selama 24 jam bersama rakan baiknya Rina. Danny telah merahsiakan perkara sebenar mengenai identiti baby Iki daripada Rina dan juga Tiara. Dari menjadi seorang pengasuh Iki, kemudian kepada cinta hati Danny, namun bukan mudah untuk membina hubungan apabila ada sahaja yang mengganggu hubungan mereka. Cerita ini menjadi semakin rumit dengan kemunculan Fatimah, iaitu ibu kepada Iki, yang telah menimbulkan lagi tanda tanya. Rumah tangga Tiara dan juga Danny menjadi semakin huru-hara apabila Fatimah tinggal serumah bersama mereka. Sikap Fatimah seolah-olah puan besar dalam rumah itu telah membuatkan Tiara semakin sakit hati.
Fatimah tidak membenarkan Tiara menyentuh baby Iki, malah dia cuba untuk menguasai Iki dan juga Denny sehingga mengenepikan hak Tiara sebagai isteri Denny yang sah. Keadaan ini membuatkan Tiara hilang sampai dan terpinggir di dalam rumahnya sendiri. Jalan cerita ini mencapai tahap klimaks dengan keadaan yang semakin kusut apabila nenek kepada Denny, iaitu Datin Puteri Aisyah, memaksa Denny berkahwin dengan Fatimah. Nenek juga membawa Fatimah keluar dari rumah Denny. Sebenarnya, nenek ingin mencari bukti benarkah bahawa baby Iki itu merupakan anak kepada Denny. Apabila segala bukti ingin dibongkar, Tiara disuruh untuk berpisah sementara bersama Denny. Hati siapa yang tidak sedih apabila suami disuruh berkahwin bersama wanita lain. Jadi nenek pula menyuruh Tiara meninggalkan Denny sementara waktu jika Tiara sayangkan Denny. Jalan cerita ini dileraikan apabila nenek dapat membuktikan bahawa baby Iki bukanlah anak kepada Denny. Semua ini dirancang oleh suami Fatimah kerana mahukan anaknya dijaga dengan baik atas alasan sedang dikejar oleh polis akibat mencuri dan juga tidak bekerja. Namun akhirnya, keluarga Denny berjaya disatukan semula di mana Datuk dan juga nenek Denny memujuk dan meminta maaf kepada abang Denny yang ini Megat Daniel. Denny juga telah membantu suami Fatimah yakni Syafiq dengan memberinya pekerjaan dan juga tempat tinggal baru serta tetap menganggap baby Iki sebagai anaknya. Malah Nadine pula bahagia dengan hidupnya dan sudah berkahwin dengan pilihan hatinya iaitu Fikri. Seterusnya adalah konflik yang terdapat dalam cerita Pujaan Hati Kanda ini. Konflik yang pertama adalah pertengkaran kecil yang berlaku di antara Datuk Megat Ayub dan juga Danish di dalam masjid semasa akad nikah berlangsung. Pertengkaran ini terjadi apabila terdapat seorang bayi lelaki yang diletakkan di hadapan masjid dengan sepucuk surat yang bertulis, "Anak ini perlukan ayahnya. Saya serahkan sepenuhnya kepada yang berhak. Peliharalah anak ini dengan penuh kasih dan sayang. Selamat pengantin baru daripada gadis misteri." Konflik yang kedua adalah Danish dimarahi seorang lelaki setelah beliau melanggar kata lelaki tersebut. Kemudian lelaki tersebut memaksa Danish untuk membayar duit ganti rugi sebanyak RM5,000 dengan kadar yang segera. Sungguh pun demikian, Danish tidak mempunyai sebarang duit tunai sebanyak yang diminta tetapi tetap menawarkan wang permulaan sebanyak RM500 bagi memenuhi pihak lelaki terbabit. Namun, ditentang hebat oleh lelaki tersebut. Danish yang telah pun kesentukan masa terus menghulurkan kad jemputan perkahwinan beliau yang tertera nombor telefon dan juga alamat rumah. Hal ini adalah untuk memudahkan lelaki tersebut untuk tampil dan mengambil bagi wang ganti rugi. Konflik yang seterusnya adalah apabila Nadine menyerang rumah Tiara dan Danish kerana terlalu marah akan hubungan perkahwinan mereka. Tetapi Fatimah pula yang menyambut ketibaan Nadine tersebut. Setelah itu berlakulah pertengkaran di hadapan rumah Tiara sehingga jiran-jiran Tiara turut serta melihat apakah yang terjadi di hadapan rumah mereka. Tidak berhenti di situ, perbalahan antara mereka bersambung pula di dalam rumah. Nadine yang kebingungan tentang bagaimana kewujudan Fatimah dalam rumah tangga Tiara dan Danish ini segera mendapatkan jawapannya daripada Tiara. Terkejut akan jawapan tersebut, Nadine berasa sangat kasihan kepada Tiara dan redha akan ketentuan ilahi terhadap hubungannya di antara Nadine dan juga Megat Danish. Konflik yang keempat adalah Pali yang berdendam dengan Tiara mencuba untuk mengambil kesempatan ke atas Tiara apabila dia mengetahui hanya Tiara sahaja yang tinggal di situ. Tiara dikasari dan ditampar beberapa kali hingga tangannya diikat dengan besi buaian baby Iki. Walaupun disuruh oleh Tiara untuk tidak meneruskan perbuatan terkutuk itu, Pali tetap sahaja mengasarinya dan mengendahkan permintaan Tiara. Tidak lama selepas pergelutan itu berlaku, ibu Tiara telah tiba di rumah dan memukul Pali. Walaupun demikian, dengan kudrat lelaki yang ada pada Pali, ia tidak mendatangkan apa-apa kesan ke atas dirinya. Namun, ibu Tiara pula dikasari dan diikatkan di ruang tamu. Pali tetap sahaja dengan niatnya yang ingin meneruskan agendanya, tetapi terhenti apabila Danish tiba di rumah Tiara. Danish memukul Pali beberapa kali dan dia segera melarikan diri. Konflik yang terakhir ialah Tiara memarahi Surya kerana suaminya telah pun merosakkan kereta mewah yang dipinjamkan oleh Danish. Kereta tersebut rosak di bahagian cermin hadapan setelah Pali memukul beberapa kali dengan besi. Surya yang keras kepala tetap sahaja menyuruh Tiara membaiki kereta terbabit dengan saki-baki gaji yang Tiara ada pada bulan tersebut. Tiara yang takut akan dimarahi Danish segera meminta kakaknya untuk bertanggungjawab atas kerosakan yang telah terjadi. Namun, kakaknya mengambil jalan pintas untuk meminjam wang daripada Pali dengan satu perjanjian. Terdapat banyak pengajaran yang dapat dipelajari oleh pembaca maupun penonton cerita Pujaan Hati Kanda ini. Yang pertamanya adalah menerima pasangan dengan hati yang terbuka. Hal ini dapat dikaitkan dengan Nadine yang perlu menerima perangai baik dan buruk
buruk Danish kerana sebenarnya Danish telah pun meninggalkan perangai-perangai negatifnya sebelum memutuskan untuk mendirikan rumah tangga bersama Nadine. Selain itu, Tiara pun juga perlu menerima perangai Danish walaupun sukar untuk Tiara mempercayai latar belakang yang sebenarnya selepas mereka mendirikan rumah tangga. Danish juga menerima Tiara dengan sepenuh hati walaupun dapat dilihat dengan jelas pangkat dan darjat mereka adalah sangat jauh berbeza. Pengejaran kedua adalah berdikari, iaitu berdiri di atas kaki sendiri. Dapat dikaitkan dengan Tiara dan Rina yang bekerja untuk menyara kehidupan mereka sebagai seorang pelajar seperti mereka menggunakan duit gaji mereka untuk membayar sewa rumah. Yang keduanya adalah mereka terpaksa membuat kerja sambilan semasa belajar. Hal ini adalah sangat-sangat baik untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar di luar sana untuk menambahkan pendapatan. Ketiganya ialah berani merebut peluang. Tiara dan Rina mengambil peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh Encik Danish, iaitu sebagai pengasuh baby Iki walaupun mereka berdua tiada pengalaman dalam bidang asuhan kanak-kanak. Pali juga dikatakan sangat berani untuk merebut peluang apabila menghantar rombongan meminang kepada Tiara walaupun dia tahu pinangan itu akan ditentang oleh Tiara sekeras-kerasnya. Pengajaran yang keempat adalah bijak membuat keputusan. Hal ini dapat dikaitkan dengan Rina yang membuat keputusan untuk berhenti kerja serta-merta apabila Tiara diherdik dan dihina oleh manager restoran di mana tempat mereka bekerja. Seterusnya ialah apabila Rina dan Tiara bersetuju untuk menjaga baby Iki apabila mereka telah pun berhenti bekerja di restoran berkenaan. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan ibu Tiara yang memutuskan hubungan pertunangan di antara Pali dan Tiara selepas Pali bertindak agresif terhadap Tiara dan juga ibunya. Akhirnya, ia juga dapat dikaitkan dengan Surya yang memulangkan semula pinjaman RM2,000 kepada Pali di atas perbuatan jijiknya terhadap ahli keluarga. Pengajaran yang kelima adalah semangat sedia kawan. Walaupun pelbagai cabaran dan ujian yang dihadapi oleh Danish, Kasha iaitu pembantu ataupun kawan baik Danish sentiasa membantu dan memberikan pendapat terhadap Encik Danish. Jika dibandingkan antara novel dan juga drama Pujian Hati Ganda, terdapat beberapa watak yang telah dikekalkan, terutamanya watak utama iaitu watak Megat Danish sebagai seorang playboy yang telah insaf dan ingin memulakan kehidupan baru. Kemudian watak Tiara, seorang pelajar yang sangat naif, penjaga kepada baby Iki dan juga cinta hati kepada Danny. Seterusnya terdapat juga watak-watak sampingan lain yang telah dikekalkan iaitu watak Nadine, Rina, Kasha Fatimah, Datuk Megat Ayub dan juga Datin Putri Aisyah. Watak gugur pula ialah watak seorang bayi di mana di dalam novel merupakan seorang bayi perempuan yang dinamakan sebagai Baby Rara. Sebaliknya apabila diadaptasi ke dalam drama, ia menjadi watak seorang bayi lelaki yang dinamakan sebagai Baby Iki. Terdapat sedikit perbezaan antara jalan cerita di dalam novel dan juga drama Pujian Hati Ganda. Yang pertama dari segi watak bayi. Di dalam novel merupakan seorang bayi perempuan dan dinamakan sebagai Baby Rara, manakala apabila diadaptasi ke dalam drama merupakan seorang bayi lelaki yang dinamakan sebagai Baby Iki. Yang kedua ialah watak Pali. Watak Pali di dalam novel merupakan seorang anak kontraktor elektrik mempunyai hartanah pertanian yang beratus ekar, manakala di dalam drama pula merupakan anak kepada ketua kampung yang juga berharta. Yang ketiga ialah watak Megat Daniel. Di dalam novel, Daniel dianggap sebagai sepupu kepada Danny, namun apabila diadaptasi ke dalam drama, Megat Daniel merupakan seorang abang kepada Danny. Seterusnya, kenderaan yang digunakan oleh Megat Danish dan juga Pali agak berbeza antara dalam novel dan juga drama. Di dalam novel, Pali telah menggunakan kereta Sakranio, manakala Megat Danish telah menggunakan kereta BMW berwarna merah. Namun apabila diadaptasi ke dalam drama, Pali menggunakan kereta Persona dan Megat Danish telah menggunakan kereta Velfire putih. Yang kelima, rombongan meminang untuk Tiara. Di dalam novel, apabila rombongan Pali datang ke rumah Tiara di kampung untuk meminang Tiara, pada ketika itu Danny juga ada di rumah Tiara dan bantu untuk melayani tetamu tersebut. Malah, apabila diadaptasi ke dalam drama, Danny tidak berada di rumah Tiara dan dia mengetahui bahawa Tiara telah bertunang selepas 3 hari berikutnya. Yang keenam ialah situasi Datin Putri Aisyah atau dianggap sebagai nenek berada di hospital. Nenek berada di hospital untuk rawatan dialisis, namun di dalam drama, latar tempat hospital berubah kepada rumah Datin Putri Aisyah itu sendiri. Saat itulah nenek telah memulakan rancangannya untuk meminta Danny berkahwin dengan Fatimah iaitu ibu kepada baby Iki. Dan yang terakhir ialah dari segi pengakhiran cerita atau kisah Tiara. Cerita di dalam novel terdapat situasi saat Tiara ingin melahirkan anak pertamanya.
dan Tiara dan Denny menerima cahaya mata seorang bayi lelaki yang dinamakan sebagai Nur Aiman. Namun apabila diadaptasi ke dalam drama, situasi tersebut telah digugurkan. Pengakhirannya adalah berakhir dengan sin majlis sambutan hari lahir baby Iki serta babak Tiara dan juga Denny yang sedang berbual mesra di tasik. Berikut merupakan gambar barisan pelakon drama Pujaan Hati Kanda berserta dengan muka harapan novel Pujaan Hati Kanda. Dalam paparan bahagian ini, saya akan menerangkan kesan adaptasi novel kepada drama. Kesan yang pertama ialah meningkatkan populariti pelakon. Hal ini disebabkan oleh para pelakon dapat menunjukkan bakat mereka secara meluas kepada penonton. Dengan cara ini, mereka akan lebih dikenali ramai dan mampu mengukir nama setanding dengan pelakon-pelakon veteran. Kesan yang kedua ialah meningkatkan penjualan novel. Ini kerana mereka yang gemar membaca novel akan sanggup untuk mencari novel yang diadaptasi kepada drama. Permintaan yang menggalakkan ini secara tidak langsung dilihat dapat memupuk semangat membaca khususnya dalam kalangan remaja. Seterusnya, kesan adaptasi novel kepada drama ialah industri muzik berkembang. Dengan iringan lagu latar, ini dapat menyelakan lagi sesebuah drama. Ini kerana lagu latar yang bersesuaian dapat menyentuh emosi penonton. Dengan ini, penonton akan mencari lagu yang dimainkan sekaligus dapat menambah jumlah tontonan yang mendengar lagu tersebut. Dan kesan yang terakhir ialah penulis lebih dikenali. Hal ini kerana dengan adanya drama ini, nama mereka sebagai penulis akan lebih terkenal. Penghasilan novel yang mantap dan berkualiti akan membuatkan pembaca ternanti-nanti novel seterusnya yang akan dikeluarkan. Hal ini secara tidak langsung dapat menambah pendapatan kepada penulis. Ulasan orang lain tentang novel dan drama Pujaan Hati Kanda ialah: yang pertama, menurut pengurus besar iaitu pengurusan jenama dan rancangan TV3 dan TV9 dalam satu kenyataan media, Siti Nurhaliza Muhammad Nazri berkata, setiap watak dan perwatakan menjadi tarikan sehingga drama itu mendapat tempat di hati ramai. Drama ini juga tular di media sosial. Beliau juga mengatakan bahawa penonton tidak hanya memperkatakan mengenai karakter Kanda didik oleh Remy Sahak, Tiara oleh Mira Fiza ataupun Nadine. Kejayaan drama itu turut disokong oleh lakonan hebat yang disebabkan watak antagonis iaitu Pali dan Kak Su. Yang kedua, pelakon jelita Sarah Hildebrand yang berumur 29 tahun yang membawa watak Nadine berkata, bukan sahaja terdapat kecaman terhadapnya, tapi ada juga yang mahu menampar mukanya ketika bertemu di luar kerana marah dengan watak Nadine yang dilakukannya itu. Yang ketiga, menurut Syazwan Zulkifli iaitu berumur 32 tahun yang memegang watak antagonis yang dikenali sebagai Pali. Penonton terlalu marah dengan wataknya itu sehingga memberi kata cacian dalam media sosial. Kata-kata kesat mereka ini juga kurang enak untuk dibaca. Yang keempat, Erin Rahim iaitu yang berumur 31 tahun yang memegang watak Kak Su. Dalam drama Pujaan Hati Kanda tersebut, dia menjadi kakak kepada pelakon utama iaitu Mira Fiza dan berjaya menambah hati pelakon dan penonton yang terhibur dengan karakter yang dibawanya. Kesimpulannya, drama bersih Pujaan Hati Kanda yang disiarkan di Surat Akasya iaitu TV3 yang menggandingkan Remy Sahak dan Mira Fiza ini telah mencatatkan jumlah tontonan terkumpul iaitu sebanyak 12 juta tontonan sepanjang 28 episod yang berakhir siarannya sejak disiarkan di TV3 pada 20 Disember 2019 dan turut menjadi topik hangat di media sosial sehingga hari ini. Drama ini juga tersohor di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Drama lakonan hebat oleh Remy Sahak dan Mira Fiza itu turut mencipta sejarah apabila berjaya meraih jumlah tontonan tertinggi di saluran platform media YouTube TV3 Malaysia dan juga melalui platform tonton iaitu telah melebihi 30 juta tontonan. Drama Pujaan Hati Kanda ini juga mencapai kejayaan apabila episod terakhir telah ditonton oleh 5 juta tontonan di negara Malaysia ini.